أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang dimuliakan Tuan Imam, ahli-ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah wa syukurillah. Marilah kita sama-sama memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang masih lagi sayang dengan kita, dan bukti kasih dan sayang Allah Taala kepada kita semua tidak lain dan tidak bukan ialah dengan Allah Taala mengekalkan kita dalam keadaan beriman kepadanya. Kerana iman, tuan-tuan perempuan yang dikasihi sekalian, adalah nikmat yang paling besar yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat manusia. Tanpa iman, sekaya mana kita, sehebat mana kita, sebanyak mana harta yang kita ada, yang setinggi mana pangkat yang kita miliki, semuanya tidak ada nilai dan harga di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Biarlah kita miskin, biarlah kita hidup sederhana di dunia ini, asalkan kita mendapat redha Allah Taala di hari akhirat nanti, insya-Allah. Tuan-tuan dan Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini kita akan sambung perbincangan kita dari buku Mudzakirat fi Maqasid Asy-Syariah. Ini kitab dia, Maqasid Asy-Syariah. Jadi hari ini kita akan sambung perbincangan kita, dan tajuk yang kita akan bincang pada hari ini ialah Al-Alaqah baina Maqasid Asy-Syariah wa Sadd Adz-Dzara'i', ataupun hubungan di antara Maqasid Asy-Syariah dengan Saddu Adz-Dzara'i'. Mungkin kalimah-kalimah yang digunakan tidaklah begitu biasa bagi kebanyakan tuan-tuan, tapi inilah peluang untuk kita sama-sama mempelajari sesuatu yang mungkin baharu, ataupun kita mungkin dah lama dengar tapi dah lama tak dengar, jadi kita dengar balik, membiasakan balik. Mudah-mudahan dia memberikan kekuatan dan kefahaman kepada kita, insya-Allah, untuk beramal dengan hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam siri-siri yang lepas kita dah cerita bahawa Maqasid Asy-Syariah ini maksudnya apa dia, tuan-tuan? Maksudnya ialah rahsia, objektif ataupun tujuan matlamat kenapa Allah Subhanahu Wa Taala turunkan undang-undang kepada manusia. Kenapa Allah Taala syariatkan solat? Kenapa Allah Taala syariatkan puasa yang tak lama lagi kita dah nak datanglah puasanya, tak lama lagi, insya-Allah. Kenapa Allah Taala haramkan zina? Kenapa Allah Taala haramkan kita bersifat takabur, menunjuk-nunjuk kekuatan kita, kekuasaan kita, kekayaan kita? Kenapa Allah Ta'ala haramkan semua? Jadi sebenarnya kalau kita kaji-kaji, di sebalik semua pensyariatan Allah Ta'ala itu banyak hikmah-hikmah dia, yang mana kalau kita tak kaji, kita tak duduk, tak renungi, tak mempelajarinya, maka kita tak nampak. Kita tak nampak kenapa Allah Ta'ala wajibkan solat. Kita tak nampak, kita cuma tahu solat-solatlah, puasa-puasa je lah, tapi kita tak tahu apakah kebaikan di sebalik solat itu. Jadi bagi orang yang mengkaji tentang Maqasid Asy-Syariah, dia nampak bahawa solat itu bukan hanya diwajibkan oleh Allah Ta'ala, sengaja-ngaja Allah Ta'ala buat yang untuk tanda ketaatan kepada Allah Ta'ala. Memanglah solat itu tanda ketaatan kepada Allah Ta'ala, tapi banyak sebenarnya manfaat yang boleh diperolehi oleh orang yang menunaikan salat. Antaranya apa, tuan-tuan? Antaranya, kalau kita ni jenis orang yang ada masalah, yang selalu rusing, selalu tertekan, banyak masalah-masalah kita hadapi, maka salat adalah di antara jalan dan kaedah penyelesaian dia. Insya-Allah, ambillah wuduk, bersolatlah. Apatah lagi kalau kita bangun waktu malam, solat tahajud, memohon, munajat dengan Allah, insya-Allah Allah Taala akan berikan ketenangan kepada jiwa kita. Kalau ada masalah, insya-Allah Allah Ta'ala akan selesaikan masalah kita. Kenapa? Kerana yang mencipta masalah itu adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala maha mengetahui.
Jadi bila kita ada masalah, kita terus berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, terus mengadu dengan Allah Taala. Oleh kerana masalah itu datangnya daripada Allah, maka Allah Taala lah yang terbaik menyelesaikan masalah kita. Tapi bukanlah maknanya kita serah bulat-bulat. Kita kena usahalah. Kita kena usaha, berikhtiar, cari jalan, macam mana kita nak selesaikan masalah. Tapi jangan lupa kita mesti rujuk kepada Allah Taala terlebih dahulu. Jalan apa saja masalah, kita rujuklah dengan Allah. Sebab segala-galanya berada dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Baik tuan-tuan, mata Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita tengok tentang maqasid syariah ini, maka bila kita kaji-kaji dalam semua syariat Allah, yang kita dapat tengok betapa hebat dan cantiknya undang-undang, cantiknya syariah, cantiknya peraturan-peraturan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, syariat kepada kita. Itu menyebabkan apa? Menyebabkan kita bersemangat untuk kita apa dia? Untuk kita beramal. Contoh, saya ambil satu contoh mudah juga. Kenapa Allah Ta'ala syariatkan tudung? Kenapa wajib perempuan ini pakai tudung, menutup aurat dengan sempurna? Contohnya apa hikmah dia? Apa maqasidnya? Apa yang Allah Taala nak capai? Apa yang Allah Taala nak kita capai daripada menutup aurat itu? Okey tuan-tuan, saya buat contoh mudah. Kalau kita orang lelaki tengok orang perempuan lalu kat depan kita, satu orang tutup sempurna. Bukan takat tutup sempurna, pakai purdah je. Pakai purdah lagi. Lalu depan kita. Tak jauh lah, dalam 20 meter macam tu, nampak dengan jelas. Orang lelaki tengok orang pakai purdah, pakai hitam pula tu, dah lah pakai purdah, pakai hitam ni semuanya. Okey, selera kita nak tengok mana tinggi dengan kita tengok selera orang perempuan lalu pakai skirt, kulit putih melepak, rambut berterbangan. Yang mana kita nak tengok lebih lama? Nafsu. Yang ada iman tu lain cerita lah. Ni nak cerita nafsu. Jawapannya mesti, kalau orang tu normal lah, itu orang yang normal. Kalau tak normal, tak lain cerita. Tak kira lah pakai kopiah ke tak pakai kopiah pun, kadang-kadang sorok kopiah kan. Tengok kiri kanan tak ada orang sorok kopiah, sebab nak tengok lebih sikit, contohnya kan. Okey, selera nak tengok yang mana? Yang pakai tutup aurat sempurna atau tak? Mesti nak tengok. Itu fitrah manusia. Orang lelaki ni macam tu, Allah Ta'ala jadikan. Dia tengok, mesti dia nak tengok lebih. Kalau tengok sekali, dia nak tengok 2 kali. Kalau orang kata sekali tengok tak apa, dia tengok sekali tapi lama, tak berkelik tau. Daripada hujung tu sampai sekali. Dia kata hujah apa dia? Sekali tak apa. Ustaz kata sekali tak apa. Itu salah faham lah tu. Contoh kan. Jadi apa kesannya kepada, contohlah kita buat secara mudahnya. Kita suami baru kahwin. Baru kahwin. Kalau dah lama kahwin mungkin tak kisah sangat. Sebagai manusia, sebagai lelaki, kalau kita berjalan, katalah kita berjalan dengan isteri kita yang pakai purdah. Orang heran tak tengok, orang tak heran langsung tengok. Orang tak nak tengok pun, nak tengok apa benda. Nampak mata je klik kan. Tak ada apa pun menyeronok, tak seronok pun. Tapi kalau kita bawa isteri kita, contohlah, ini mazhab setengah orang lah. Mazhab setengah orang dia kata apa? Kita kahwin, yang penting cantik. Perangai agama tu lain cerita. Cantik itu utama. Yang lain boleh baiki. Tak solat tak apa. Pakai rambut macam Trojan pun tak kisah. Pakai baju koyak-koyak tak kisah. Tak tutup aurat tak kisah. Sebab apa? Ini abang Sado ni kan, boleh tarbiyah, boleh didik, boleh ubah dia insya-Allah. Contoh Jadi abang Sado ni pun bawa lah isteri dia, yang cantik, yang putih melepak kulitnya, yang buka sana buka sini. Maka kita sebagai lelaki, kalau kita bawa isteri kita, orang duduk tengok, orang duduk siul-siul, tuan-tuan rasa macam mana? Seronok ke? Bangga ke? Oh, bangganya. Ada orang macam tu, orang bangga. Wah, bangganya isteri aku, orang suka tengok, orang siul-siul. Ada macam tu tuan-tuan. Kalau itu caranya, dayus lelaki tu. Dayus tu lelaki tu. Kalau orang yang beriman, dia tidak akan biarkan walaupun sebahagian kecil daripada tubuh badan isteri dia untuk diperlihatkan kepada orang lain. Itu tanda dia.
Ya. Jadi kalau kita ada isteri kita macam tu dan orang tengok macam tu dan jiwa kita tak sedap. Ya, jiwa kita tak seronok. Jadi sebab itulah di antaranya kenapa Allah Taala nak suruh tutup aurat, untuk memelihara maruah suami dan juga maruah isteri. Bukan maksud maruah isteri saja. Ya. Bila orang tengok dalam keadaan yang bersyahwat, tuan-tuan, artinya niat dia sudah tidak baik. Niat dia sudah tidak baik. Ya. Jadi bila ada niat tidak baik, maka kalau seorang, dua orang, tiga orang, ratusan tengok, mungkin antara ramai-ramai itu ada yang berani. Mungkin yang pertama tu macam kita pakai kopiah, tengok juga kan perempuan-perempuan yang seksi lalu, tapi tidaklah sampai kita nak pergi merogoh dan sebagainya. Tapi ramai-ramai itu yang tengok tu akan ada yang terangsang lebih daripada apa yang sepatutnya, dan dia akan melakukan perbuatan yang sangat membahaya pada perempuan itu ya? Pada perempuan tersebut. Jadi sebab itulah antara maqasid syariahnya untuk menutup aurat ini ialah untuk melindungi perempuan itu daripada benda-benda yang berbahaya. Jadi sebab itulah orang perempuan bila tutup aurat, dia kena rasa benda ni. Allah sayang dia. Allah nak lindungi dia. Ya? Sebab tu Allah nak jaga maruah dia. Supaya apa? Bukan nak jaga maruah dia saja, maruah orang perempuan yang sama dengan dia. Sebab apa, tuan-tuan? Kalau kita tengok satu kisah yang pernah berlaku beberapa tahun yang lalu, seorang lelaki pemandu bas. Ya, kalau tuan-tuan masih ingatlah beberapa tahun yang lama juga dah. Saya rasa 5-6 tahun dah lebih ataupun lebih. Dia pemandu bas dekat KL. Ya, jadi hari-hari pemandu bas ni dia tengok apa, tuan-tuan? Orang naik bas kan? Naik bas tu macam-macam jenis. Ya, macam-macam color, macam-macam warna, macam-macam bentuk. Kan? Hari-hari dia tengok. Buka pintu dia tengok. Naik pula kalau yang pakai skirt, tuan-tuan, naik bas, langkah tu, panjang langkah tu. Nak cerita, jangan lebih-lebih, tuan-tuan, imagine saya nak ceritanya, gambarannya lebih kurang macam tu. Hari-hari dia tengok benda tu. Bila hari-hari tengok benda yang itu, dia apa yang tergambar dalam kepala otak dia? Itulah dia akan tergambarkan, ush, masya-Allah. Bukan masya-Allah lah. Jiwa dia mula orang kata ada bergetar. Jiwa dia mula bergetar. Hari-hari tengok. Okey. Bila benda tu hari-hari masuk, hari-hari dia tengok, dia akan masuk dalam kepala dia. Dia masuk dalam kepala dia, dia akan mencari peluang. Ya, dia akan mencari peluang. Bukan bila dia tengok orang tu, bukan orang tu yang pergi rogol. Ni kes rogol ni, akhirnya dia merogol akhirnya. Akhirnya dia merogol. Tapi dia merogol siapa dia? Dia merogol bukan orang yang seksi. Orang tak seksi, pakai tudung cantik, kemas, tapi orang itu jadi mangsa. Sebab apa? Hasil daripada dia tengok benda yang haram tadi. Hari-hari tengok, dia menunggu peluang untuk menyerang. Bila ada peluang, satu hari dia bawa bas, last waktu malam ada seorang perempuan baru balik daripada Amerika, Islam, pakai tudung cantik. Kan? Akhirnya dia rogol, dibunuh, tuan-tuan. Dia campak tubuhnya yang bertelanjang tu atas jalan raya. Punya zalim manusia. Kesannya apa dia? Kesannya kerana tidak ada pendedahan, tidak menutup aurat. Kerana ada je pendedahan aurat yang dia tengok hari-hari. Sebab itulah kita jangan tengok masa tu saja. Orang yang mendedahkan aurat bukan dia yang kena rogol, mungkin orang lain yang rogol, tapi kesannya daripada mana? Daripada dia, puncanya daripada dia. Jadi sebab itulah bila kita sebut tentang maqasid syariah, maka kalau kita kaji, kita tengok, maka saya percaya maknanya kalau orang perempuan ni dia faham betul-betul tentang maqasid syariah di sebalik mana pengharaman mendedahkan aurat, maka dia rasa seronok. Ya, dia akan seronok, dia rasa bersemangat, dan dia tak kisah pun orang nak kata apa dekat dia. Sebab dia tahu itulah yang dikehendaki oleh Allah SWT. Dia rasa seronok. Ya, selama ni tak tutup aurat, selama ni maknanya buka aurat sana, buka aurat sini, dedah sana, dedah sini kan. Tapi bila tutup aurat, dia akan rasa ketenangan dia. Tapi mesti lakukan itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi itulah di antara perkara yang kita boleh faham. Ya, maqasid syariah ini artinya di setiap perkara yang diwajibkan oleh Allah Taala, satu perkara yang diharamkan oleh Allah Taala, dia mestinya ada kebaikan yang sangat banyak. Cuma kadang-kadang kita tak nampak kebaikan tersebut. Jadi kalau kita kaji
Ya, kalau kita kaji maqasid asy-syariah ini dalam setiap apa yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita kesannya apa dia? Kesannya kita akan lebih bersemangat. Kalau kita faham, oh gitu punya, oh zakat ni payah nak keluar, tapi bila kita faham dia punya kebaikan dia, masya-Allah, kita belum lama nak keluar zakat. Bila kita tengok tentang infak, kebaikan infak, jom kita kaji kebaikan infak, maka kita belum lama nak infak, nak bantu orang yang susah. Bukan kita keji, bukan kita maki. Orang minta kadang-kadang kita makinya. Kan? Ada orang, ini confirm ni syndicate ni. Confirm syndicate kan. Contoh, tak nak bagi tak apalah tuan-tuan. Kalau orang datang minta sedekah, tak nak bagi tak apa, diam je lah. Sedidik, okey. Angkat tangan, okey. Tak nak bagi tak apa. Janganlah apa ni. Semalam datang, hari ni datang pula. Memanglah orang miskin tuan-tuan. Semalam dia dapat sikit contohnya, balik makan. Besok dia tak cukup, dia datang lagi. Mungkin itu sebabnya. Sama ada dia sedikit tak sedikit, tu bukan kerja kita. Yang kerja kita bagi lillahi ta'ala, insya-Allah dia sedikit ke apa benda pun pahala dapat, kerana kita niat kerana nak membantu dia. Dia tipu tu dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Contoh. Jadi inilah kelebihan yang ada pada maqasid asy-syariah. Kita kaji setiap perbuatan, setiap apa yang disyariatkan oleh Allah Taala supaya kita lebih yakin dalam apa yang kita buat, dia ada kebaikan-kebaikan yang sangat banyak tuan-tuan. Baik. Malam ni kita nak cerita tentang hubungan maqasid syariah ini dengan satu lagi sumber syariat yang mungkin tak selalu kita dengar, yang saya sebutkan tadi, saddu adz-dzara'i'. Kalau sumber-sumber Quran kita biasa dengar, sunnah kita biasa dengar, ijma', tu pun dah ijma' pun dah kita jarang-jarang dengar dah. Qiyas pun dah mungkin jarang-jarang. Tapi kalau sebut saddu dzara'i' ni, lagilah pula jarang-jarang kita dengar. Tapi tak apa tuan-tuan, koho-koho orang Kelantan kata, kita belajar. Baik. Apakah yang dimaksudkan dengan saddu adz-dzara'i'? Saddu adz-dzara'i' ni disebutkan oleh ulama, ya, ada sebahagian daripada apa dia? Sebahagian daripada dalil. Sebahagian dari dalil yang sangat penting di dalam maqasid syariah. Artinya dia adalah satu elemen penting dalam maqasid asy-syariah. Baik. Saddu dzara'i' ni, saddu tu maksudnya apa dia? Saddu ni dia menghalang tuan-tuan. Saddu tu adalah menghalang. Az-zari'ah ialah jalan. Artinya dia menghalang jalan kepada sesuatu perkara. Itu nama saddu. Saddu dzara'i' itu maknanya dia menghalang sesuatu daripada sampai kepada satu perkara. Sebagai contoh, sebagai contoh, perkara itu sebenarnya halal, boleh dibuat secara umumnya. Tetapi kalau buat benda yang halal ini, dia boleh bawa kepada benda haram. Maka yang halal itu dia jadi haram. Pelik kan bunyi kan? Benda halal asalnya boleh buat, tetapi kalau buat boleh bawa kepada dosa, boleh buat kepada kebinasaan, boleh buat kepada maksiat, maka yang halal itu jadi haram juga, walaupun asalnya adalah halal dan harus dilakukan. Baik, saya tunjukkan contoh tuan-tuan. Saya tunjukkan contoh. Antara contoh dia, al-khulwah bil ajnabiyyah dhari'atun ila zina wa lidzalik hurrimat. Maksudnya apa dia tuan-tuan? Berkhulwat dengan wanita yang ajnabi, wanita yang bukan mahram. Niat dia baik. Duduk bilik hotel, booking hotel, niat dia apa dia? Niat yang sangat bersih. Tak ada langsung niat untuk melakukan zina. Sebab apa? Nak bincang ni. Sebab nak kahwin. Dah bertunang lah. Contoh dah bertunang. Dah nak kahwin dekat dah. Tak ada masa nak berbincang, maka contohlah dia datang daripada Johor, datang ke Nilai. Yang perempuan tu dekat Nilai. Nak bincang-bincang cari tempat tak ada, payah nak tempat yang privacy lah, sebab nak bincang pasal kahwin kan. Dia pun tempah bilik hotel. Tak ada niat langsung, tak ada, memang solehah. Laki ni pun soleh, wanita pun sangat solehah. Tapi dia rasa inilah tempat yang paling sesuai untuk membuat perbincangan untuk kahwin. Apa hukumnya tuan-tuan? Haram.
Walaupun tak buat apa-apa, ya, walaupun tak buat apa-apa, perbuatan itu adalah haram. Halal tak? Duduk sama-sama halal tak? Bila tak buat, asalnya tak apa, asalnya tak ada masalah. Asalnya yang haram tu apa dia? Haram tu zina. Tapi oleh kerana perbuatan duduk berdua-duaan itu ada kemungkinan boleh bawa kepada zina, maka itulah dinamakan saddu adz-dzara'i', mencegah sebelum terkena. Sebab tu dalam syariat Islam ada istilah menyebutkan bahawa ada kaedah al-wiqayah khairum minal ilaj. Mana mencegah sesuatu daripada berlaku itu adalah lebih baik daripada mengubati. Sebab bila nak ubat ni payah. Bila nak ubat ni payah. Belanja besar. Contoh, kalau sakit jantung contohnya, apa punca dia? Antaranya kolesterol je mungkin. Okey. Apa punca kolesterol? Antaranya makan benda-benda yang berlemak lebih kan, contohnya kan. Gula lebih, itu pun mungkin boleh menyebabkan kolesterol contohnya. Ataupun tak bersenam. Okey. Jadi untuk elak senyum rasa terkena kan. Contoh itu contoh saja. Contoh. Saya pun terasa juga tu sebenarnya. Contoh. Jadi yang terbaiknya ialah kita mengawal daripada awal. Yang berlemak kurangkan, contohnya gula-gula kurangkan, banyakkan exercise daripada awal. Kita ni dah kena sakit, doktor kata awak ni kena exercise, barulah pergi exercise. Dah kena sakit, duduk hospital, barulah nak mula bersenam. Tak jadi dah tuan-tuan, dah terlewat. Sebab dia itu susah dia tu. Nak mengubat itu jauh lebih payah, lebih maknanya mahal harganya daripada kita mencegah. Sebab tu dalam Islam macam tu juga kes tadi keluar. Menghalang daripada melakukan zina itu jauh lebih mudah daripada kita dah melakukan zina. Contoh, lakukan zina, bukan bila berzina apa kesan dia? Antaranya pertama, dosa dia sangat besar di sisi Allah Taala. Kalaulah tiba-tiba waliyazubillah berzina, lepas zina mati contohnya, kena sakit jantung mati, tak sempat bertaubat, confirm masuk neraka. Dosa besar ni tuan-tuan, kena taubat. Contoh, itu risiko akhirat. Risiko dunia apa dia? Risiko dunia macam-macam. Kalau mengandung, risiko tak? Risiko akan adalah anak luar nikah. Apa kesan anak luar nikah? Kesan dia, reputasi mak dia, maruah mak dia tercela, maruah ayah dia tercela, maruah mak ayah dia, datuk nenek dia pun tercela. Oh, dalam keluarga tu ada anak luar nikah. Kesan besar tuan-tuan. Itu kesan dia. Apa tak lagi kena-kena pula lelaki tu ada AIDS pula, ada HIV. Allahu Akbar. Tengok kesan dia, buruknya. Jadi yang haram sebenarnya adalah apa dia? Zina tu yang diharamkan sebenar. Tapi duduk macam tu berdua-duaan, walaupun tak ada niat berzina, apa hukum dia? Tetap haram, kerana itulah antara bab saddu zara'i', perkara yang boleh membawa di blok daripada awal. Macam inilah contoh, katalah kawasan Seremban, bandar Seremban tu, katakan kawasan tu memang teruk, maknanya COVID-19 contohnya, banyak kes contoh meningkat, maka dibuat roadblock. Asalnya boleh tak pergi Seremban? Tak ada masalah pun asalnya, boleh je. Tapi seolah-olah diharamkan, disekat daripada pergi ke sana, buat roadblock, tak boleh pergi, pusing balik. Contohnya macam tu lah ibaratnya. Sebab pergi tu boleh menyebabkan bahaya, maka disekat. Ini contoh. Contoh saddu az-zara'i'. Sama jugalah. Kadang-kadang dengan pelajar-pelajar kita duduk berdua-duaan. Memanglah niat dia bagus. Kadang-kadang duduk dalam kereta, konon nak study. Betul lah study, tak apalah study tu. Tapi duduk berdua-duaan yang dalam keadaan mencurigakan, walaupun niatnya bersih, suci, tak nak buat maksiat pun, tak terlintas pun nak buat maksiat, tetap haram hukumnya berdua-duaan, kerana dia boleh membawa kepada zina. Itu antara contoh yang disebutkan sebagai apa dia tuan-tuan? Saddu az-zara'i'. Saddu tu menyekat, az-zara'i' itu jalan, menyekat jalan. Artinya macam roadblock lah.
roadblock kepada zina, istilahnya. Tapi roadblock tu jalan lah. Maknanya jalan lah. Jalan untuk sampai kepada satu perkara yang diharamkan oleh Allah SWT. Baik. Kalau hari ini kita tengok dalam undang-undang Malaysia pun ada menggunakan kaedah sadu zara' ini. Sebagai contoh tuan-tuan, orang yang memiliki senjata api, kalau tak silap saya, boleh dikenakan hukuman mati. Yang boleh dikenakan hukuman mati kalau memiliki senjata api. Okey, apa hukum memiliki senjata api dalam undang-undang syarak? Tak salah tuan-tuan. Memiliki je, apa masalah dia? Yang tak bolehnya dia gunakan senjata tu untuk membunuh, untuk mencederakan orang lain. Jadi selagi mana dia tak buat, maka dia tidak dianggap dosa. Tapi kalau dibiarkan orang memiliki senjata tanpa kawalan, maka apa kesan dia? Kesannya sikit-sikit bertembak. Jadi dalam keadaan itu maka boleh diharamkan penggunaan senjata api. Mana boleh dikenakan hukuman yang berat bagi orang yang memiliki senjata api bertepatan dengan konsep sadu zara'. Contoh. Begitu juga dicontohkan dekat sini bai' as-silah zaman al-harb. Mana menjual senjata pada zaman berlakunya peperangan. Kerana dia boleh membawa kepada fitnah, pembunuhan dan juga kerosakan. Dengan sebab itu diharamkan. Jual senjata pada masa perang. Jadi masa perang ni orang nak guna sangatlah senjata. Jadi untuk elakkan fitnah. Apakah yang dimaksud dengan fitnah ni? Ramai orang terkeliru. Apakah yang dimaksudkan dengan fitnah? Dalam bahasa Arab tuan-tuan, bila sebut fitnah, dia bukan fitnah seperti mana yang kita fahami. Sebahagiannya memanglah. Sebahagiannya memang itu maksud dia. Artinya kita menyebarkan sesuatu berita yang tidak betul tentang seseorang, itu juga sebahagian daripada fitnah. Tapi bukan satu-satunya makna fitnah. Fitnah ni artinya apa dia? Apa-apa saja yang boleh membawa kepada kemaksiatan, maka itu dianggap fitnah. Contohnya duduk berdua-duaan, dia tak buat apa-apa, tapi itu boleh membawa kepada fitnah. Fitnah yang dimaksudkan sini apa dia? Boleh membawa pada perzinaan, maka itu juga disebutkan sebagai fitnah. Boleh membawa kepada perkelahian, berbunuh-bunuhan antara satu sama lain, itu pun juga boleh dianggap sebagai fitnah. Jadi itu maksud fitnah. Bukan bila kita sebut dalam kes pembunuhan, bila kes penggunaan senjata, maka kita tidaklah bermaksud di sini fitnah. Di sini bukanlah maksud menyebarkan sesuatu berita yang tidak baik. Baik. Kemudian contoh yang seterusnya ialah an-nadharu bi syahwatin wasilatun ila zina wa dawa'ihi. Melihat dengan syahwat adalah jalan membawa kepada zina. Jadi sebab itulah asalnya tengok, kalau bukan dengan syahwat, tetapi bukan tengok aurat. Tengok aurat yang terdedah haram tuan-tuan. Kalau tengok yang kedua, tengok yang kedua haram. Kita tengok perempuan yang seksi, tak tutup aurat sekali, astagfirullahalazim, cukuplah. Itu okey lagi. Itu dianggap sebagai rezeki. Itu rezeki. Okey? Tapi kalau ulang, dah jadi dosa. Tak payah ulang lah. Tapi kalau orang tu tak tutup aurat, kalau orang tu menutup aurat, contoh dia pakai purdah, dia lalu kan, kita pun tengok kan, tapi tak ada syahwat apa benda, kita mengkagumi bahawa Masya Allah ada juga dekat nilai ni orang pakai macam tu, cantik, Alhamdulillah. Alangkah baiknya kalau itu jadi isteri kita ke, jadi anak kita ke, Masya Allah. Itu tak ada syahwat kan? Tak ada syahwat, maka tidak ada masalah. Tapi kalau pandang yang macam tu pun syahwat juga. Kadang-kadang orang ni pelik tuan-tuan. Yang pakai niqab itulah yang disyawak dia duduk bayang, apa benda lah kan, macam mana lah rupanya kan. Kadang-kadang orang ni macam-macam. Ada orang bersyahwat bila tengok yang seksi, ada orang yang tutup rapat semua sekali, itu yang dia nak tengok kan. Macam-macam jenis manusia kan. Jadi melihat juga dengan syahwat, kerana apa? Kerana ia bertepatan dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Katakanlah kepada orang yang beriman supaya apa dia? Menutup mata mereka, menutup pandangan mereka. Menutup ni bukanlah tutup macam ni tuan-tuan tak tengok. Menutup artinya merendahkan pandangan mereka. Artinya tidak melihat kecuali benda-benda yang dihalalkan oleh Allah. Mata ni tuan-tuan
amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan fikir, oh mata ni aku punya, aku nak tengok apa benda pun aku punya pasal. Tak, tuan-tuan. Setiap apa yang kita tengok akan dihisap, dihitung di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya akan tercatat. Yang kita duduk seorang-seorang buka TikTok. Untuk makluman tuan-tuan, saya live di TikTok, tuan-tuan. Live di TikTok. Sebelum ni dekat Facebook. Tak ramai orang tengok. Tapi dekat TikTok, alhamdulillah, setakat dia ada 114 orang tengok. Alhamdulillah. Jadi sambutan ni sangat bagus di TikTok. Jadi satu tempat platform yang sangat bagus untuk berdakwah, tuan-tuan. Alhamdulillah, lebih kurang 6 minggu saya dekat TikTok, ada 10,000 followers. Alhamdulillah. Jadi sambutan ni bagus. Sebab orang budak-budak muda ramai kat sana. Jadi kita pergi untuk memeriahkan. Kalau tak, dia galak. Orang cerita, orang Kelantan kata galak. TikTok ni tempat galak asalnya. Tempat orang duduk joget, budak-budak joget apa semua. Tapi bila kita masuk tu, kita nasihat tengok, kita bagi pandangan, nasihat, buat video dan sebagainya. Jadi alhamdulillah. Jadi tuan-tuan boleh tidak, tapi kena kuat iman, tuan-tuan. kena kuat iman. Sebab mula-mula buka tu nampak benda yang tak comel dah. Jadi kena cepat-cepat scroll, tuan-tuan. Cepat-cepat scroll. Orang muda dia tahulah. Orang muda dia tahu. Tapi tidak salah, tuan-tuan. Ramai ustaz-ustaz kita pun yang berdakwah dekat TikTok, tuan-tuan. Boleh, tak ada masalah. Jadi sama juga kalau kita duduk main TikTok, tengok benda haram. Bukan kosong, bukan percuma, bukan tengok-tengok macam tu. Setiap saat kita tengok benda haram, semuanya akan dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak seperti tengok kat luar. Hukumnya sama. Dia tengok kat luar, tengok kat dalam TikTok, dekat handphone ke dekat laptop, hukumnya adalah sama, akan dipersoalkan oleh Allah SWT. Semuanya akan direkodkan, akan divideokan. Kalau setakat ni video kan. Wallahu alam, jenis apa video yang ada di akhirat. Bayangkan maknanya kalau boleh maknanya setiap amal kita, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sebesar zarah pun boleh tengok. Macam manalah punya jenis kameranya, wallahu alam. Itu teknologi Allah. Teknologi manusia ni, kalau Amerika punya teknologi, dia boleh nampak dalam tanah, tuan-tuan. Dekat Iraq dia boleh bom tank-tank tu di bawah tanah tu, disimpan di tank-tank, disimpan, dia boleh tembak daripada atas straight ke bawah, tuan-tuan. Ini teknologi Amerika. Manusia, tuan-tuan. Kalau teknologi Allah ni, subhanallah, tak dapat kita nak gambarkan lah macam mana Allah Ta'ala akan kumpulkan semua, akan tunjukkan semua amalan-amalan manusia, hatta sebesar zarrah di akhirat akan dipertontonkan, akan diperlihatkan, akan dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi teknologi ni sebenarnya dia mengajar kita untuk melihat kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebenarnya. Kita boleh tengok macam mana kalau manusia boleh buat macam tu, subhanallah, macam mana Allah Ta'ala boleh buat di akhirat nanti. Jadi kita patut beringat-ingat. Mata itu adalah amanah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi jangan kita sama-sama sekali melihat benda-benda yang haram. Baik. Ini berkaitan dengan orang yang suka berjaga malam. Ini pun masalah juga, tuan-tuan. Ini contoh yang dibuat di dalam buku ini, menyebutkan bahawa kathratus sahri dhari'atun litta'akhuri 'anil muhadharat wa tafid at-tahsil al-'ilmi. Okey. Apa maksudnya, tuan-tuan? Orang yang berjaga malam. Tuan-tuan, apa hukum berjaga malam? Asalnya adalah harus, tidak ada masalah. Tetapi kalau dengan sebab berjaga malam itu kita tak boleh bangun subuh, maka berjaga malam itu hukumnya haram. Asalnya harus. Sebab memang confirm. Contohnya, bila berjaga malam je, contoh. Ada kawan-kawan kita, tuan-tuan, dekat TikTok juga. Terbangun waktu pagi, dalam 4 macam tu, saya buka tengok. Ada yang tak tidur lagi, tuan-tuan. Kebetulan kita pun friend kat situ, so tanya-tanyalah. Tak tidur lagi? Oh, tak tidur lagi tadi. Tak tidur lagi pukul 4 pagi, tuan-tuan. Contohlah. Artinya contoh, pukul 4 pagi baru dia tidur. Berjaga kan? Tak kisahlah buat kerja apa benda pun. Tiba-tiba bila dia tidur, pukul 8 pagi baru dia bangun. Subuh terlepas. Kalau dia memang niat nak bangun, tetapi tak boleh bangun, itu lain cerita. Itu satu hal.
Tapi kalau dia nak bangun, tetapi dia tahu dah kalau dia tidur pukul 4 pagi confirm tak boleh bangun subuh, maka haram dia berjaga malam. Haram dia berjaga malam. Sebab apa? Sebab dia membawa punca, menjadi punca kepada meninggalkan solat tu tadi. Ya. Jadi asalnya harus, tidak ada masalah. Berjaga malam berjagalah, tak ada masalah. Jangan buat maksiat dah lah. Kalau berjaga malam dia tengok TikTok, dia tengok video benda haram, maka haram lah. Kan? Lagi berat lah haram dia. Dah lah tengok benda haram, lepas tu tidur lewat pula, lepas tu tak solat subuh pula. Itu berganda-ganda lah dosa dia kan. Tetapi kalau sekiranya dia berjaga malam kerana sebab-sebab tertentu yang katalah dia ada urusan yang penting, dia berjaga malam. Ya? Tengok kepentingan dia sejauh mana. Tengok kepentingan dia. Kalau memang benda tu urgent, tak buat mati contohnya, maka terpaksalah dia kena buat lah. Contoh, dia bekerja sebagai doktor menyelamatkan masa-masa COVID, dia kena berjaga. Tapi dia tahu dah kalau dia berjaga memang confirm subuh terlepas. Okey, nak buat macam mana? Maka kita tengok keadaan di situ di mana, kan? Sebab menjaga nyawa itu adalah prioriti sebenarnya. Menjaga nyawa adalah prioriti. Kalau dia memang bertanggungjawab untuk menjaga, menyelamatkan nyawa orang, tapi dia terpaksa berjaga, tapi dia berjaga tinggal solat, bukan sengaja nak tinggal, tapi dia payah nak bangun bila dah tidur contohnya, maka dia kena cari jalan lah macam mana supaya tak terlepas subuh tu. Mungkin dia tidur lepas subuh ke, ataupun mungkin ada orang tolong kejutkan dia. Dia kena cari jalan lah, ikhtiar lah. Tapi dibolehkanlah pada masa itu untuk dia berjaga malam. Sebab ada kepentingan di situ, jelas kepentingan dia. Jadi sebab itulah dalam Islam ini tuan-tuan, kadang-kadang kita tidak boleh melihat daripada satu sudut sahaja. Ada orang kata, kenapa nak haram-haramkan? Dalam Quran tak ada pun sebut haram. Memanglah tuan-tuan, tak ada benda, bukan semua benda boleh disebut dalam Al-Quran. Bukan semua benda boleh disebut dalam Al-Quran. Dadah tak ada dalam Quran tuan-tuan. Dadah, rasuah tak sebut dalam Quran, hukum dia. Jadi tidak semua benda disebutkan dalam Al-Quran. Quran ini disebut secara ringkas sahaja, prinsip-prinsip yang utama yang kita boleh gunakan. Tetapi kena juga rujuk kepada hadis. Kadang-kadang tak ada dalam hadis, maka kena tengok pandangan ulama, tengok ijma' ulama macam mana. Kalau kadang-kadang kena menggunakan kias, kadang-kadang menggunakan kaedah ini, saddu zara'at, mencegah sesuatu benda daripada berlaku. Kalau benda itu boleh memudaratkan walaupun perkara itu adalah harus. Jadi dalam syariat ini dia punya sumbernya adalah berbagai-bagai. Jadi kita tidak boleh hanya percaya ataupun yakin dengan satu sumber. Orang kata ada juga yang jenis anti hadis. Tuan-tuan pernah dengar kan, jenis anti hadis. Dia kata kita tak percaya kepada hadis. Tak percaya kepada hadis sebab apa? Sebab hadis itu dibawa oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu adalah manusia. Manusia ini boleh berlaku kesilapan, maka kita tak nak ikut Nabi, kita nak ikut Quran je. Ada yang macam tu. Ada yang macam tu. Ini orang tak waras tuan-tuan. Orang tak waras. Sebab kalau waras, dia akan berfikir dengan cara yang betul. Macam mana betul? Quran itu datang daripada mana? Daripada Allah. Kepada siapa? Kepada Jibril. Jibril kepada siapa? Kepada Nabi. Quran pun datang melalui Nabi. So kalau tak percaya pada hadis, sama juga tak percaya dengan Quran, sebab Quran pun diturunkan juga kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala, waktu insya-Allah pun dah masuk. Jadi kita berhenti di sini insya-Allah. Mudah-mudahan ada kebaikannya insya-Allah. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang, yang lemah adalah kelemahan saya sendiri. Minta maaf banyak-banyak. Terima kasih kepada sahabat-sahabat semua yang dekat TikTok juga, terima kasih yang menonton. Mudah-mudahan ada kebaikannya insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.